Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Anak Kunci Syurga. Anak kunci syurga ni disebut dengan nama Miftahul Jannah. Nak masuk syurga kena ada kunci. Di antara kunci yang kita kena belajar ni lah benda-benda yang pertama sekali, benda yang berhubung kait dengan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, ataupun disebut dengan nama Aqidatut Tauhid, Aqaidul Iman. Sambungan pelajaran kita dalam siri yang ke-11 ini, iaitulah beriman kepada kitab, dan bahawa Allah Ta'ala menurunkan ia akan beberapa kitab kepada beberapa orang Rasul daripada sekalian Rasulnya. Kita telah belajar dah beriman kepada Rasul alaihimussalatu wassalam. Seramai mana Rasul telah menjadi perbincangan para ulama kerana sandaran hadisnya. Ada riwayat yang mengatakan Rasul itu 313, ada yang mengatakan 315. Bilangan Nabi pulanya 124,000. Jadi ada di kalangan Rasul alaihimussalatu wassalam itu, Allah turunkan kepada mereka kitab yang disebut namanya. Dia Rasul ni tak boleh jadi Rasul kecuali setelah dia terima wahyu daripada Allah. Allah turunkan wahyu kepada dia yang menyebabkan dia jadi Rasul. Dan kerja dia kena menyampaikan. Cuma ada Rasul yang terima wahyu tapi tidak disebut nama kitab dia. Kecuali beberapa Nabi saja, beberapa orang Rasul saja yang disebut nama kitab. Maka menurunkan ia akan Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah turunkan Quran ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Taurah, ataupun disebut dengan nama Taurat, kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan Injil kepada Nabi Isa alaihi salam, dan Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan akan beberapa suhuf lembaran, mana kitab kecil, surat-surat gitu macam risalah kecil, kepada nabi-nabi yang dahulu. Kita tengok nanti bagaimana cara beriman dengan kitab-kitab ini. Syekh rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia Anak Kunci Syurga ni disebut secara ringkas. Tapi orang memandangkan isu ni adalah merupakan hakikat, merupakan pegangan umat Islam yang tak boleh sampai ke syurga, tak jumpa anak kunci, kecuali kita beriman secara ijmali dengan kitab-kitab yang telah disebut namanya itu. Adapun cara terperinci, maka itu terpaksa kita kena masuk dalam perbahasan yang panjang dalam kitab-kitab yang besar yang berbahas tentang aqidatut tauhid. Bila sebut tentang kitab, percaya kepada kitab, ataupun disebut al-imanu bil kutub, beriman kepada kitab, apa artinya beriman kepada kitab? Nah, ini maksud dia ni kita kena jelas. Iaitulah at-tasdiqul jazim. Kita tasdik, kita yakin dengan cara putus. Itu makna tasdiqul jazim. Tasdik dengan cara putus, tidak syak. Tidak kata Allah ni waktu kau kitab ni. Duk fikir air semacam ni. Tak ada. Yang kita kena letak kita putusnya, Allah Azza wa Jalla telah menurunkan kitab-kitabnya. Jadi kita putuskan dalam pegangan kita tasdiqul jazim bi anna lillahi ta'ala kutuban
Allah Azza wa Jalla mempunyai beberapa kitab yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya alaihimussalatu wassalam. Dan kitab-kitab yang tersebut adalah merupakan kalamullah. Merupakan kalamullah yang Allah Subhanahu wa taala takallama biha. Allah Taala berkata-kata dengan dia dengan cara yang Allah Taala yang tahu. Kama yaliqu bi jalalihi, sebagaimana yang layak dengan Allah. Jadi ada di antara kitab yang turun melalui wahyu. Siapa dia bawa? Nabi kepada Nabi, iaitulah Jibril alaihissalam bawa. Ada yang kitab datang Allah Ta'ala bagi gitu ya. Ada wahyunya melalui malaikat, ada yang turun direct. Sebagaimana yang berlaku pada Nabi Allah Musa alaihissalam. Dia pergi bermunajat kepada Allah, menerima Taurah. Jadi ada kitab yang turun cara sikit-sikit, berperingkat-peringkat. Macam Al-Quran Al-Karim. Berapa tahun dia turun? 23 tahun. Taurat turun gitu saja. Itu menunjukkan bahawa beriman dengan kitab itu berbagai-bagai cara, berbagai-bagai cara. Maka itu kata ulama, beriman dengan kitab itu tasdiqul jazim. Kita beriman dengan kata putus bahawa Allah Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada hamba-hambanya di kalangan para rasul alaihimussalatu wassalam. Wa anna hadhil kutub, kitab-kitab ini, kitab-kitab yang tersebut membawa kebenaran, membawa cahaya, membawa petunjuk kepada manusia fid daraini, di dalam dua negeri. Negeri mana? Dunia dan di akhirat. Itulah yang menunjukkan bahawa kitab itu satu benda yang penting yang mesti kita kena kenal, kena belajar. Maka dalam kitab kita ni, dalam kitab anak kunci ini dia sebut beberapa nama kitab yang secara ijma', secara terperincinya 4, iaitulah Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud, dan Suhuf Ibrahim wa Musa. Kan dalam surah tu. Maka itu menunjukkan bahawa cara kita nak beriman tu sebagaimana yang telah disebut dalam rukun iman. Apabila datangnya kita beriman, dalam hadis beriman itu telah disebut kepada kita tentang beriman dengan kitab. Dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala sebut dalam Quran, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist. Demi sungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti, mukjizat yang jelas dan nyata, dan kami telah menurunkan bersama mereka kitab suci dan keterangan yang menjadi neraca keadilan, supaya manusia dapat menegakkan keadilan. Itu dalam suratul Hadid ayat 25. Ini menunjukkan pengajaran kita, iman kita, antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi. Ini kutub. Beriman dengan kutub. Cuma cara nak beriman tu macam mana? Kita kena belajar cara-cara kita nak beriman kepada kitab. Kita tengok apakah hakikat beriman dengan kitab. Beriman dengan kitab-kitab ini ialah mengakui dengan sepenuhnya bahawa bagi Allah Ta'ala itu ada kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasulnya. Kitab-kitab itu adalah kalam Allah yang membawa cahaya dan petunjuk. Semua isi kandungannya hak, benar dan adil. Kita wajib mengikutinya dan beramal dengannya. Dan kita tidak ketahui bilangannya kecuali apa yang Allah Ta'ala beritahu kepada kita.
Jadi nak tahu macam mana bilangan kitab, kita tak tahu. Yang kita tahunya beriman. Amana Rasul ma unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi. Aku beriman dengan semua kitab. Baik. Hari ini timbul persoalan kitab Taurat yang ada di tangan kita hari ini. Betul ke tak betul? Kitab Injil di tangan Nasara, orang-orang Kristian yang ada hari ini, semuanya yuharrifunal kalimah am mawadhi, telah diubah. Maka kita kena kata aku beriman dengan kitab Taurat yang diturun oleh Allah kepada Nabi Musa. Bukan beriman dengan Taurat yang ada di tangan Yahudi hari ini, kerana dia telah ubah. Dia ubah berbagai-bagai pindaan-pindaan itu cukup banyak. Lebih kurang perubahan yang dibuat oleh Yahudi ini lebih banyak mungkin ni daripada pindaan perlembagaan negara. Perlembagaan negara pindah semacam. Ada yang bersedia parlimen pindah. Yahudi dengan kitab Taurat dia, pokok Nasara dengan kitab Injil dia, pindah. Tukar sana. Pasal itulah versi dia tak sama. Versi dia tak sama. Ada hak ni Protestan lah, berapa nama mazhab-mazhab dia tak sama. Tapi kita ingat, ada orang salah faham. Dia kata kita duk kata ke Yahudi ada kitab tu, kitab ni. Kita orang Islam ni ada mazhab tu mazhab ni. Sedap juga soalan dia tu tak? Apakah kita nak kata mazhab-mazhab yang empat yang muktabar dalam ahli sunnah ini sama seperti pecahan berlaku Taurat yang ada versi? Tak sama. Pecahan mazhab ini duduk di bawah satu kitab, iaitu Al-Quranul Karim. Duduk di bawah beriman kepada apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma perbezaannya di dalam menafsirkan ayat. Bukan ada ayat, bukan ada Quran lain. Sebagaimana kitab Taurat dia ada versi ni, ada hak ni, lain-lain. Itu dia panggil kita kena belajar beriman dengan kitab. Jadi tasdiq al-jazim, bahawa kitab yang Allah Taala bagi ni, itu yang pertama. Yang kedua, cara kita beriman, hakikat beriman tadi yang pertama kita tasdik. Kita mengaku benar semua apa yang telah dibawa oleh, yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, tanpa kita melihat kepada kitab yang ada di tangan Yahudi dengan Nasara hari ini. Kalau tengok hal tu tak nak buat apa dah kita. Kitab dia orang ubah sendiri. Yang tak boleh ubah atas dunia ni sampai hari kiamat, insya-Allah, iaitulah Al-Quranul Karim saja tak boleh ubah. Sebab apa tak boleh ubah? Allah Taala telah beri kata putus. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Quran ini, kami jaga dia. Tak ada siapa berani boleh ubah. Tidak siapa boleh ubah. Orang nak ubah Quran boleh tak boleh? Tak boleh ubah. Kalau pencetak ni salah ubah, dia masukkan ayat yang bukan ayat Quran ke, kita kena ingat, bukan semua orang baca Quran itu orang tak erti Quran. Quran hari ini alhamdulillah mahfuz, tersimpan di dalam dada-dada rijal, di dalam dada umat Islam. Berapa ramai lagi orang yang hafal Quran dalam dada dia. Kalaulah Quran ini diputar balik, orang yang hafal Quran dia baca tengok, salah ni, macam mana boleh tambah-tambah. Jadi kita bawa Quran ini kepada para alim pakar dalam bidang ni, boleh cek tengok, Allah salah. Quran tak mungkin nak ubah. Sekali-kali tak nak ubah. Yang boleh buatnya macam mana? Ada juga Quran boleh ubah. Dia ubah apa? Dia ubah pandangan manusia kepada Quran. Ubah tak ubah? Ubah dah. Hari ini bila sebut Quran di dalam masyarakat yang hidup atas dunia moden hari ini, dia fikir dalam kepala dia Quran tu apa? Satu kitab suci yang dibeli, sebahagiannya ramai di kalangan masyarakat Islam hari ini suka beli Quran, tapi dia simpan. Buat koleksi. Dia buat koleksi. Koleksi. Ana cerita dah kan dulu, kita pergi melawat satu toko buku di Indonesia. Satu ruang besar ni, Quran belakang. Penjual tu kata, bapak, Quran di sini ada 200 jenis. Allah kata, banyak ni nak buat apa? Satu buku pun tak boleh baca ni. Dia kata ini yang versi 20 dalam satu, yang ni 15 dalam satu. Kata nak buat apa banyak-banyak? Bisa dikoleksikan. Bisa dikoleksi.
Makna Quran ini bisa disimpan buat muzium di rumah kita. Hari ni orang beli Quran rajin. Baru ni awal tahun baru ni pihak kerajaan kita, jabatan dakwah kita lancar program baca Quran. Generasi Al-Quran dipanggil. Bagi Quran. Dia nak berapa buah Quran? Tak cepat sekejap ya. Kita buat tabung sini. Quran nak 10,000 buah untuk dibagi-bagikan di dalam program jelajah kampung, kempen baca Quran. Sekejap orang bagi. Orang ni bagi 100 buah, orang ni bagi 1000 buah. 1000 buah berapa ustaz? 10,000 harga contohnya. Bagi cek ambil. Cepat. Tapi kalau kita tanya, orang yang bagi Quran tu. Tuan bagi Quran ni, derma Quran 100 buah. Hebat. Hebat tak hebat? Hebatlah. 100 buah ni mahal juga kan? Tapi kalau kita tanya dia, berapa kali baca Quran? Sudah. Ada kata isu ni yang jadi saya malah nak join sekali ni, duk tanya isu sensitif. Jangan tanya. Itu baru baca. Yang lebih pada tu lagi, beramal dengan hukum Quran, ada ke tak ada? Jauh sekali. Maka kita nampak perubahan kepada Al-Quran, mushaf. Satu buah mushaf itu tak mungkin orang ubah. Mungkin tak mungkin? Tak mungkin dia ubah. Tetapi yang dia boleh ubahnya apa benda? Hukum isi kandungan Quran itu boleh digantung, boleh dipenjarakan dalam mushaf, sekadar bacaan, sekadar tilawah, sekadar musabaqah, tapi tidak menjadi undang-undang, tidak menjadi peraturan. Ini hebat. Hebat atau hebat? Jadi itu yang pertama tadi. Yang kedua, kita beriman. Yang kedua, apa yang Allah Ta'ala sebut dalam kitab-kitab itu secara tafsil. Wajabal imanu bihi tafsilan. Kita wajib beriman secara umumnya. Dan apa yang Allah Ta'ala namakan dia, kita wajib sebut nama dia. Mana? Al-Quran, At-Taurah, Wal-Injil, Wal-Zabur, Suhuf Ibrahim wa Musa. Itu saja yang ada nama. Nak cari nama tu nama ni tak jumpa dah. Dalam Quran tak sebut. Adalah mungkin. Sebahagian lagi nama-nama kitab yang diturun pada Nabi-Nabi dulu. Mungkin ada dalam cerita-cerita Israeliat. Tapi kita tidak perlu. Itu cara tafsirnya berapa buah saja. Secara ijmal, secara umumnya, kita beriman secara ijmal kepada apa yang diturun dalam kitab-kitab. Fanaqulu, kita kata sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut, wa qul amantu bima anzalallahu min kitab. Aku beriman dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan daripada kitab. Kita beriman dengan apa yang Tuhan turun dalam kitab. Senyap. Habislah cerita kita, setakat tu ya ada. Yang keempat, yang ketiga, tasdiqu ma sahha min akhbariha. Ini kena tanda lah. Kena tak kata kita belajar kena ada nota. Yang pertama, tasdik, percaya sungguh-sungguh. Yang kedua, sebut nama secara tafsil, secara terperinci apa yang Allah namakan dia. Yang ketiga, yang seterusnya apa yang Tuhan ijmalkan secara umum, kita kata umum. Aku beriman dengan kitab yang diturunkan. Perkara yang ketiga, kita membenarkan ma sahha min akhbariha. Cerita-cerita yang dibawa dalam yang sahih dalam kitab-kitab dahulu dan cerita yang tetap sahihnya di dalam Al-Quranul Karim. Apa yang Tuhan kata? Benda yang nak berlaku, yang akan datang dalam ilmu ghaib, Tuhan kata, Tuhan sebut dalam Quran, kita beriman semuanya. Allah Ta'ala tidak buat turun Quran ini untuk kita tidak faham dan kita tidak baca. Tetapi ada beberapa ayat yang perlu pada penjelasan para ulama, maka itu kita kena belajar. Yang keempat, al-imanu bi anna Allah anzal al-Quran. Kita beriman pula Allah Ta'ala turunkan Al-Quran ini hakiman, menjadi pemutus, menjadi hakim, menjadi pengawal kepada kitab-kitab yang terdahulu. Dalam kitab dahulu macam-macam orang Yahudi kata, Tuhan ni ada anak lah, Tuhan ada bini. Dalam kitab Injilnya tukar Isa tu jadi anak Tuhan, kadang-kadang jadi Tuhan pula. Jadi kitab macam ni, kita nak tahu betul ke salah kitab ni macam mana? Quran yang menentukan betul ke salah. Kita bawa cerita-cerita dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, dalam Suhuf dahulu, kalau ada,
kita bawa mari tak dalam Quran, Quran kata la qul huwallahu ahad lam yalid wa lam yulad, maka semua cerita yang ada dalam kitab-kitab dulu yang menyebut tentang perkara ini dinafikan terus. Tak ada. Jangan duduk kacau. Jadi Allah Taala sebut dalam Quran, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih. Dalam surah Al-Maidah ayat 48, kami turunkan kepada engkau ya Muhammad kitab bil haq, dengan benar. Musaddiqan, kerja dianya, kerja apa ni? Kerja Quran ini membenarkan apa yang ada lima baina yadayhi minal kitab, apa yang ada dalam isi kandungan kitab-kitab terdahulu, wa muhaiminan alaihi, dan menjadi pengawal kepada kitab yang terdahulu. Jadi Quran ini kerja dianya pengawal kepada kitab dulu. Mana-mana maklumat dalam kitab dulu yang bercanggah dengan Quran tentang ketuhanan, tentang kenabian, maka semuanya tercancel, semuanya dibatalkan, tak boleh kita terima lagi. Jadi tak mungkin orang nak tahrif, orang nak tabdil, orang nak apa ni, nak tukar-tukar semena-menanya, kerana Quran masih ada menjadi neraca pertimbangan yang mana yang benar dan mana yang salah. Kerana itulah maka wajib ke atas semua umat yang ada ini ittiba' al-Quran, mengikut Al-Quran zahiran wa batinan, yang zahirnya, yang batinnya, wattamassuk bih, dan beriman, berpegang dengan Quran, wal qiyami bihaqqihi, dan kita mesti menegak hak Al-Quran. Apa makna menegak hak Al-Quran itu? Kita nak tengok. Aku ni beriman dengan Quran, betul? Mana dalil kamu beriman dengan Quran? Kita percaya semua yang ada. Alhamdulillah, satu tahap telah berlaku. Tapi apakah hak Quran itu? Jadi setengah masyarakat ni bila sebut hak Quran, dia ingat Quran itu kena beli, duk cium dia hari-hari, letak atas tempat tinggi. Itu ya hak lah. Hak Al-Quran itu al-qiyamu bihaqqihi, iaitulah mendirikan hak Al-Quran. Apa dia hak dia? Ihlalu halalah, menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Quran. Wa tahrim, mengharamkan apa yang Quran kata haram. Dia kata judi haram, jangan duduk cakap banyak. Tak usah katalah, hey, kalau kita haramkan judi ni, nak ambil mana hasil negara? Contohnya, tak usah cakap. Tak usah cakap banyak. Kalau rasa tak nak haramkan judi, istihad judi halal, senang. Biar tentu tidak beriman dengan Quran, senang. Ni tidak bila sebut Quran, Quran, kita kena beriman. Bila hak Quran kata haram, kita tak kata haram. Hak Quran kata halal, kita main-main pula. Hak Quran kata kena buat, kita duk putar balik. Hari ni timbul isu, bila kita ada umat Islam menuntut supaya kembali kepada Quran, beriman dengan apa yang dalam Quran. Ada anak orang Islam ni berselindung di sebalik orang-orang kafir yang bercakap bagi pihak mereka menentang undang-undang Quran. Ini yang jadi masalah. Apa kita buat apa buat kita? Orang-orang Islam ni dia buat apa? Duk dengar cerita saja. Maka kita kena ikut segala arahan Al-Quran. Kita kena ikut, tinggalkan segala larangan dia. Kita beriman dengan muhkamihi, dengan ayat-ayat yang sudah tetap. Dan kita beriman pula dengan ayat-ayat mutasyabih, ayat-ayat yang kesamaran hukumnya serahlah kepada Allah Ta'ala tentang ini. Maka disitulah timbul doa-doa yang selalu kita dengar imam-imam selalu baca. Dia baca apa? Dalam doa itu, doa yang sangat masyhur yang kita kena baca, kita juga kena belajar, iaitulah jadikan kita ini orang yang beriman dengan Quran, orang yang menegakkan hurufnya dan hukumnya. Hari ini orang menegakkan huruf ramai. Ramai tak ramai orang tegak huruf? Ramai. Kalau kelas tajwid tu kak, Allah semangat, Tuhan lah tahu. Dah. Dalam TV pukul 12 malam belajar tajwid, mari mengaji. Tunggu. Dalam radio ada kelas tajwid, belajar. Di masjid ngaji, tak apa, cantik. Tapi jangan setakat itu saja. Kalau setakat itu saja dia panggil tidak seimbang. Ada mutawazun, tidak seimbang. Menegakkan huruf tanpa menegakkan hukum. Menegakkan huruf tanpa menegakkan hukum, ini satu perkara yang pincang dalam kita beriman
kepada Al-Quranul Karim. Baik, itu di antara 4 perkara yang kita kena lihat. Hakikat beriman kepada kitab-kitab itu 4 perkara. Kita tengok dalam kitab kita ni pula dia kata apa. Dan bahawa Quran itu, kita balik kepada tafsiran perbincangan tentang Al-Quranul Karim. Dan bahawa Quran itu perkataan yang Allah Ta'ala, perkataan Allah Ta'ala yang sedia kala. Kalamullah Al-Qadim Al-Azali. Itu kalam Allah yang sedia kala. Dan kitabnya yang diturunkan ke atas nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab Al-Quran ni turun pada Nabi, tak syak lagi. Kerana firman Allah Ta'ala, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan akan Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar tu bila? Bilakah malam Lailatul Qadar? Dalam Quran yang kita baca, dalam surah Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Tengok. Bulan Ramadan, bulan turun Al-Quran. Dalam ayat ni, Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dalam surah Ad-Dukhan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Tengok. Dalam surah Ad-Dukhan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Kami turunkan Al-Quran ini pada malam yang diberkati. Apabila orang baca ayat ni, nampak macam 3 ayat ni, hak ni malam diberkati, hak ni malam Ramadan, malam Lailatul Qadar, hak ni bulan Ramadan. Cerita ni telah ditanya oleh para ulama ahli tafsir. Maka mereka mengatakan, di antaranya ini tanya, dia kata macam mana 3 ayat ni tak sekata. Dia kata tak, ayat yang satu. Kami turunkan Al-Quran ini pada malam yang diberkati. Apakah malam yang diberkati itu? Iaitulah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar duduk di mana? Duduk di Syahrul Ramadan. Duduk di bulan Ramadan. Kemas tak kemas? Kemas lah. Malam yang diberkati, iaitulah malam Lailatul Qadar. Terletaknya Lailatul Qadar ni di bulan Ramadan. Habis. Cuma timbul persoalan lagi, bilakah malam Lailatul Qadar yang turunnya Al-Quran? Maka timbul perbahasan. Di tempat kita ni yang masyhur, iaitulah nuzulul Quran pada 17 Ramadan. Betul tak? 17 Ramadan turun Quran. Jadi kita pun cutilah 17 Ramadan. Setengah-setengah negeri cuti. Setengah negeri tak turun Quran 17. Dia cuti awal Ramadan. Pasal tu beza-beza cuti dia. Ada yang cuti awal Ramadan, ada yang cuti 17 Ramadan. Jadi setelah diteliti oleh ahli tafsir, dalam satu riwayat lain dia kata Quran ini turun pada 24 Ramadan. Bukan pada malam, pada 17 Ramadan. Ambil mana 17 tu? Yang jadi masyhur di zaman kita hari ni. 17 Ramadan tu ambil daripada inna anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Ayat Quran ini kami turunkan pada hari di atas hamba kami pada hari yaumal furqan, pada hari pemisah di antara hak dengan batil, yaumal taqal jam'an, pada hari turunnya dua kumpulan, bertemunya dua kumpulan. Jadi para ulama ahli tafsir mengatakan ayat ini ceritanya kepada peperangan Badar yang berlaku pada tahun 2 Hijrah. Tak mungkin Quran baru nak turun masa tu. Sedangkan Quran turun di Mekah waktu Nabi berada di gua Hira. Ingat ada cerita. Nabi tu di gua Hira, turunnya wahyu Iqra. Maka di situlah ramai ahli tafsir, para ulama mengatakan Quran ini turun pada 24 Ramadan, bukan sebagaimana yang kita faham itu turun pada 17 Ramadan. Wallahu taala alam. Kalau nak tengok perbahasan agak yang panjang sedikit tentang masalah ini, tengok satu makalah yang anda letak dalam website Abu Anas Madani itu. Tak tengok di situ, tak perbincangan tentang tarikh nuzulul Quran. Nah, jadi banyak dengan riwayat-riwayatnya, dengan sandaran-sandaran masing-masing. Kemudian pandangan yang terpilihnya
dalam masalah ini, iaitulah kita pilih pandangan yang kata 24. Ada yang mengatakan dia turun 21. Jadi 24 itu ada sandarannya kepada beberapa asar. Wallahu ta'ala alam. Ini cerita inna anzalnahu fi lailatul qadri. Dan firman Allah Ta'ala lagi, bal huwa Qur'anun majid fi lauhim mahfuz. Surah Al-Buruj ayat 21 dan 22. Maksudnya, artinya bahkan ia Quran yang mulia, Quran yang mulia fi lauhim mahfuz, yang terletak di lauh mahfuz. Jadi asalnya Quran ini tersimpan dalam lauh mahfuz, kemudian diturunkan ke langit dunia, kemudian diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Itu sejarah turun Al-Quran kalau kita nak belajar secara teliti. Dan firman Allah Ta'ala lagi, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala alaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan. Jadi ayat itu panjang lagi tu. Dalam surah Ali Imran. Artinya, nazzal alaikal kitabil haq, Allah Ta'ala menurunkan ke atas kau akan kitab Quran dengan sebenar. Musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil, membenarkan Quran itu akan kitab-kitab yang dahulunya daripada segala kitab. Dan menurunkan oleh Allah Ta'ala akan kitab Taurah dan kitab Injil min qablu, sebelum daripada turun pada muni, hudan linnas, menjadi petunjuk manusia, wa anzalal furqan, dan Allah Ta'ala turunkan al-furqan. Apa dia al-furqan? Iaitulah Al-Quran. Nah, itu menunjukkan bahawa kedudukan Al-Quran itu tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan kerana firman Allah Ta'ala lagi, wa ataina Dawuda zabura. Nah, ini dia panggil beriman kepada Quran secara tafsil. Secara tafsil mana secara terperinci. Wa ataina Dawuda zabura. Kami telah turunkan Al-Quran, telah turunkan kepada Daud Zabur. Dua ayat tadi, wa anzalat Taurah wal Injil. Tiga. Wa ataina Dawuda zabura ni surah Al-Isra ayat 55, Al-Isra ayat 55. Dan firman Allah Ta'ala, inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Suratul A'la ayat 18 dan 19. Bahawasanya ini, inna hadza, dapat kemenangan mereka yang bersuci dengan iman dan keadaan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sungguhnya tersebut pada segala suhuf. Yang pertama iaitulah suhuf Nabi Ibrahim yang 10 perkara itu, dan suhuf Nabi Musa 10 suhuf yang lain daripada Taurah. Jadi itulah di antara yang disebut dalam kitab kita ini, perbincangan tentang beriman. Kita percaya kepada kitab. Baiklah, kita tengok lagi penjelasan tentang beriman pada kitab ini. Apa benda yang ada lagi yang patut kita kena ingat, yang tuan-tuan boleh ambil penjelasan secara ringkas tentang beriman pada rukun iman ini, adalah sebuah buku kecil ini yang ana terjemahkan, nama dia Rukun Iman. Rukun Iman ini bukunya kecil, InsyaAllah kita akan baca sekali di masjid kita ni. Ringkas dia, semua cerita, ambil ayat Quran, ambil hadis, ambil Quran, ambil hadis, itu je bawa cerita. Jadi dia kata apa ni, kita kena beriman kepada beriman dengan kitab. Kita tahu dah beriman dengan kitab sudah ada, kita baca tadi. Tambahan lagi keperluan manusia kepada kitab. Kenapa manusia ni perlu kepada kitab? Kepada petunjuk dan hikmah daripada penurunan kitab itu apa dia? Di antaranya yang pertama, supaya kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul akan menjadi rujukan bagi umatnya. Jadi Rasul ada kitab.
Mereka merujuk kepadanya untuk mengetahui agama mereka. Yang kedua, supaya kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul-Rasul akan menjadi sumber hukum yang adil kepada umatnya dalam semua perkara yang menjadi perselisihan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Jadi bila kamu selisih pandangan, balik kepada Allah. Yang ketiga, supaya kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul-Rasul akan menjaga agama selepas kewafatan Rasul tersebut. Walaupun panjang jarak masa dan tempat, sebagaimana keadaan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah 1400 tahun Nabi kita wafat, tetapi Quran berada di tangan kita. Yang keempat, supaya kitab-kitab ini menjadi hujjah. Hujjah Allah Ta'ala ke atas hambanya. Tidak mungkin mereka menyalahinya atau keluar dari mengikutinya. Tak mungkin seorang itu kata aku tak mau ikut. Tak mungkin. Jadi cara-cara beriman dengan kitab kita telah sebut dalam tadi. Ada cara yang terperinci dan ada cara yang secara umum. Baik. Perbincangan yang seterusnya, keistimewaan Al-Quran. Kitab Quran kita ni istimewa dia daripada kitab-kitab yang terdahulu dalam beberapa perkara. Kita kena tanda. Yang pertama, Al-Quran adalah mukjizat dengan lafaz dan maknanya. Mukjizat dengan lafaz dan maknanya sekali. Orang tak boleh nak komen dia, nak challenge dia, tak boleh. Serta semua isi kandungan yang mengandung kebenaran tentang alam semesta dan pengetahuan. Hak ada dalam Quran tak mungkin. Ahli sains ke, ahli ekonomi ke, ahli apa sana di barat di timur ke, tak mungkin dia lawan, dia engkar apa yang disebut dalam Quran. Hari ini berapa ramai kita tengok orang-orang bukan Islam, pengkaji-pengkaji. Bila dia kaji sains, tengok dengan Quran sama, sedangkan waktu itu tak ada makmal, tak ada kimia, tak ada apa benda, tak ada. Nabi sudah boleh bercakap benda ni, ramai di kalangan mereka yang telah mengisytiharkan masuk Islam. Nah ini. Kelebihan Al-Quran yang kedua, Al-Quran ialah kitab terakhir yang diturunkan dari langit, menjadi penutup kepada semua kitab-kitab terdahulu, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi penutup sekalian Rasul. Kitab ni tak ada lagi kitab lepas pada ni. Kalau ada lagi orang kata kitab lepas pada Quran, maka sah dah orang itu. Tak betul. Yang ketiga, Allah Ta'ala menjamin untuk menjaganya daripada sebarang penyelewengan dan pengubahan. Tadi kita sebut dah daripada awal tadi. Yang keempat, Al-Quran membenarkan semua kitab yang terdahulu. Yang kelima, Al-Quran telah membatalkan semua kitab-kitab yang dahulu. Jadi bila mari Al-Quran, mari kitab lain, terbatal habis. Dia panggil expired date dah. Kitab Taurah ke, kitab Injil ke, tak boleh lagi diguna pakai hukum hakamnya. Kerana sehingga telah disebut dalam riwayat Nabi kata, kalaulah Musa hidup, lau kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa tabi'ani. Kalau Nabi Musa alaihissalam hidup, tak mungkin lagi dia nak berhukum dengan Taurat, kerana dia kena ikut aku, dia kena ikut Al-Quran. Nah ini di antara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beriman dengan kitab ini satu perkara yang cukup besar. Karena itulah kita perlu hari ini kita tengok apakah kesan samaratul iman bil kutub. Kita nak dalam perbincangan kita yang terakhirnya, kita nak tengok kesan beriman dengan kitab ni, apa dia kesan. Kalau kita kata dalam perbincangan kita yang lepas, kita belajar tentang malaikat. Betul tak? Belajar malaikat, nama Jibril, Mikail, Israfil, Malaikat Maut yang dikatakan Israel, kita dah bahas tentang, tidak sabit riwayat yang mengatakan Israel. Raqib. Jadi semua nama-nama malaikat ini dan bilangan mereka yang begitu ramai, apa kesan dia? Kesannya kata ulama, bukan sekadar kita boleh hitung, boleh bilang nama malaikat saja, tetapi yang menjadi kesan yang besar yang kita naknya, iaitulah kita tahu aku ni malaikat duk jaga. Nak buat rasuah, malaikat ada tu. Nak tak salat, malaikat ada. Nak mengumpat orang, malaikat ada. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak bercakap sepatah kecuali malaikat tulis. Jadi
kesan beriman dengan malaikat itu, iaitulah membuatkan kita tak berani nak buat maksiat kerana malaikat mengawal kita. Baik, kita tengok pula kesan beriman dengan kitab. Kesan beriman dengan kutub ni, apa dia kesan dia? Jadi di antara kesannya kita tengok al-ilmu bi inayatillah. Kita mengetahui bahawa Allah Ta'ala ni mengambil berat dengan hamba-hamba dia. Kalau Tuhan kata, hei hamba aku, mu kena sembah aku. Lepas tu Tuhan tak buat suruh kita, tak hantar rasul, tak ajar, macam mana nak suruh? Macam seorang pegawai baru masuk pejabat. Kerja awak buat benda ni. Tak suruh macam mana. Apa benda boleh buat tak boleh buat. Zalim nama lagu tu. Jadi Allah Ta'ala bila dia kata, mu kena sembah aku, jauhkan benda yang tak baik, ikut suruhan aku, maka diturunnya kitab. Itu samaratul iman. Kita tahu bahawa Allah Ta'ala ni sangat sayang kepada hamba dia, kerana dia bawa kitab petunjuk hidayah supaya mereka tidak sesat. Yang kedua, kita mengetahui tentang hikmah Allah Ta'ala dalam perundangan, dalam syariat Tuhan ni. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Tuhan sebut dalam Quran, bagi setiap umat ini ada syir'atan, ada perundangan dan ada cara sendiri. Jadi kata dalam hadis Nabi kita sebut, al-anbiya, para nabi dikira seperti adik-beradik tiri. Tahu? Adik-beradik tiri. Bapaknya sama, ibu berlain-lain. Maksudnya agama satu, iaitulah beriman kepada Allah. Tapi syariat perundangannya berbeza. Syariat Nabi Musa, kalau kena najis, mungkin kena kerak, buang kulit. Contohnya, nak bertaubat, faqtulu anfusakum, bunuh diri. Berat tak berat? Berat. Mari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak bertaubat, angkat tangan berdoa, titiskan air mata, hantar balik barang orang, taubat. Sama masalah. Tak payahlah bunuh diri. Syariat dulu berat, puasa lama. Syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasa hari je, malam tak puasa. Jadi banyak syariat. Jadi perundangan-perundangan ini berbeza, tapi asas agama satu, iaitulah beriman kepada Allah. Dan kita tengok. Yang ketiga, al-qiyam biwajibi syukri lahi ala hadhihi an-ni'matil 'azimah. Kita juga kena syukur pada Allah Ta'ala di atas nikmat yang besar. Nikmat yang besar Tuhan beri pada kita ni kitab. Kalau tak ada kitab, aku sesat. Tapi malang hari ni ada kitab jadi sesat. Betul tak? Di antara lagi, kita beriman juga, Allah Ta'ala beri kitab ini menjadi sumber ketenangan hamba dia. Tuhan sebut, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan kita berzikir kepada Allah, baca Quran, jadi tenang hati. Maka kerana itulah di antara perkara yang kita menunjukkan bahawa kita ni sayang kepada Al-Quran, iaitulah kita kena inayah bil Quran, kena mengambil berat dengan Al-Quran, bi qiraatihi, dengan baca Quran. Satu, wa tadabburihi, kita tadabbur Al-Quran, wa tafahumi ma'ani, memahami isi kandungan Al-Quran, wal amala bihi, dan beramal dengan Quran. Kalau setakat Quran kita baca, dapat pahala baca Quran, tapi tak mau beramal dengan isi, itu tak sempurna. Mesti beramal dengan apa yang kita belajar. Jadi kerana itulah kita hari ini, kadang-kadang bila kita sebut tentang nak beramal dengan Quran, kita rasa agak kebimbangan. Apa yang bimbangnya? Nampak macam seolah-olah Al-Quran ini turun kepada orang mati, bukan turun kepada orang hidup. Betul ke tak betul? Bila orang mati, sibuk lalu baca Quran, cari ustaz baca Quran. Quran yang berkulap dalam almari di rumah, buat debu. Pasal nak suruh orang baca Quran. Waktu hidup baca tak baca? Hei, payah nak baca. Nak baca Quran payah. Nak suruh puasa payah. Ibadat-ibadat letih belaka. Jadi Quran ini bukan turun kepada orang mati, dia turun kepada orang hidup, menjadi hidayah, pedoman, petunjuk waktu kita hidup. Apa benda yang kita boleh buat, apa benda yang kita mesti tinggalkan, itulah Al-Quranul Karim. Biarlah Al-Quran ini menjadi bacaan kita. Sekurang-kurangnya kita beramal dengan Quran. Paling tidak pun bacalah Al-Quran. Berapa muka surat satu hari? Yang cantiknya kalau kita boleh kekalkan, satu hari satu juzuk. Aku nak iltizam.
Satu hari mesti baca. Jangan nazar. Nazar cari masalah. Kalau tak terbaca berdosa. Jangan nak memperwajibkan benda yang tak wajib. Nazar ni benda yang tak baik. Tidak digalakkan. Sebab kita memperwajibkan benda tak wajib. Nampak? Jadi kita kata aku insya-Allah setiap hari nak baca Quran 1 juzuk. Kalau letak format macam ni jadi. Tapi kalau kata nak baca Quran, insya-Allah kita bacalah insya-Allah. Insya-Allah tak insya-Allah pun bulan Ramadan pula lah jumpa majlis tadarus. Tak terbaca. Tapi kalau buat jadual format, setiap hari mesti baca. Insya-Allah dia akan terbaca. Sebagaimana jadual kita, jadual makan pagi ada, jadual makan tengah hari ada, jadual makan malam ada. Jadi jadual baca Quran pagi ada, petang ada. Jadi satu hari bagi-bagi masa. Pagi 2 muka surat, tengah hari 2 muka, petang cukuplah. Satu hari 10 apa ni 10 line Quran 1 juzuk. Pak kita pak. Tapi kalau tak ada jadual, tak ada format, tak ada semangat, maka Quran seperti itulah tersimpan dalam Al-Quran. Dianya menjadi seolah-olah turunnya Al-Quran ini kepada orang mati, bukan turun kepada orang hidup. Jadi insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita di dalam bab lain pula, iaitu bab beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar ini satu benda yang cukup payah. Perbahasannya perlu pada penelitian yang panjang, kerana ramai orang tersesat dengan qada dan qadar ini. Bahaya. Jadi insya-Allah kita akan sambung bincang kita dalam jalsah kita yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.